Sehingga wujudnya Pakatan Rakyat, barulah dia merasa melihat ada ruang. Dan inilah pemikiran yang ada pada rakyat. Jadi apabila kita sudah maju dengan konsep Pakatan Rakyat ini, maka kita melihat bahawa perlu wujud dalam negara kita iaitu sistem dua parti, baru boleh berkesan dalam negara kita. Nak wujud sistem dua parti, mesti ada gabungan yang boleh check and balance antara kedua-dua gabungan ini. Jadi sekarang ni kita sudah mencapai satu kemajuan yang hebat. Kita sudah berjaya beberapa negeri, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, bahkan Terengganu pun kita menang. Jadi sudah ada kemajuan dan kita sedang melangkah akhir ke Putrajaya. Sudah menghampiri dah Putrajaya. Sudah capai satu bilangan popular vote yang majoriti dah pun. Demokrasi je yang belum. Artinya sudah ada dalam pemikiran bahawa bukan mustahil lagi Putrajaya itu berubah. Sudah ada dalam pemikiran. Ini tidak 10-20 tahun tidak ada pemikiran. Tetapi sudah tentu kita tahu langkah-langkah terakhir ini selalunya menghadapi cabaran yang sangat besar. Langkah terakhir banyak cabaran. Sudah tentu pihak musuh tidak akan sewenang-wenangnya membenarkan perkara ini berlaku. Mereka sudah tentu tidak akan membenarkan. Barisan Nasional sudah tentu tidak membenarkan dengan itu pula kerajaan kuasa. Jadi di saat-saat sebegini yang bila berlaku peristiwa seperti isu sebelum tu sebenarnya sudah berlaku pun ada kegelisahan dah di kalangan penyokong ni tentang ada berlakunya 3 penjuru contohnya tak boleh nak diselesaikan. Sudah ada 2-3 watikah pula daripada Pakatan Rakyat. Patut diselesaikan. Sudah ada dah rasa tidak puas hati. Kita nak street fight. Memang itu penjelasan kita nak buat. Sudah ada dah beberapa kawasan seperti Kota Damansara ni kan, kita menang, kita tak menang. Itu juga di Pulau Pinang ada beberapa kursi yang berlaku 3 penjuru. Kemudian apabila berlaku peristiwa Selangor lagi menimbulkan kegelisahan daripada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat yang sudah bosan dengan pemerintahan Barisan Nasional yang sewenang-wenangnya mereka takbir negara ini seolah-olah milik mereka. Jadi bila sudah rakyat sudah letak harapan, tetapi apabila berlaku peristiwa-peristiwa yang menggugat Pakatan Rakyat, maka di situlah dapat pemikiran bahawa perlu ada satu NGO yang mendukung. NGO ni yang sebab peranan NGO ni cukup besar dalam memberi satu tekanan dan pressure kepada pemimpin politik yang dalam mereka sedar bahawa kemenangan wakil rakyat daripada parti politik ini kalau tanpa sokongan daripada penyokong-penyokong tak cukup untuk menang. Penyokong-penyokong ni lah sebenarnya yang beri kemenangan, bukan ahli parti tak cukup. Ahli parti tidak cukup untuk beri kemenangan. Yang beri kemenangan adalah penyokong. Sebab itu penyokong yang hampir 4 juta ini naklah dihargai. Sebab itu kita merasakan wujud satu NGO yang menjadi wadah untuk majlis-majlis forum dan sebagainya, dan kita jemput pimpinan-pimpinan ahli politik cuba menyelami dan merasai bagaimana harapan rakyat kepada mereka supaya mereka tidak begitu mudah buat keputusan-keputusan yang menjejaskan Pakatan Rakyat. Itu sebenarnya matlamat kita jadi wadah. Sebab itu dalam forum, dalam apa semua, kita tidak holding apa yang nak cakaplah apa-apa yang nak cakap. Tapi satu adalah memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Itu saja cara dia yang ditukar oleh pasport. Cuma apabila ada soalan-soalan bangkit sebagai saya, kadang-kadang saya jawab soalan-soalan itu. Mungkin ada setengah pihak dia tidak senang. Itu pendapat saya. Kadang-kadang pendapat daripada mereka yang hadir mengkritik dan sebagainya. Sebagai pemimpin parti politik, dia sudah jadi public figure. Parti politik itu sendiri sudah public figure. Dia mesti bersedia untuk mendengar pandangan orang. Dia tidak boleh sikat, oh ini jangan campur urusan kami. Tak boleh. Kita nak undi kepada rakyat. Dia cuba kita kata, urusan kami jangan campur. Tak boleh. Sebab mereka ada kepentingan. Mereka ada kepentingan pada parti politik. Sebab parti politik ini akan diberi kuasa mandat amanah. Artinya
Artinya rakyat ada kepentingan pada perjalanan parti politik. Jangan ada parti politik kata tu, kami jangan campur urusan dalam kami. Jangan sama-sama beranalisa bunyi kami. Kalau berfikir macam tu, you jangan masuk politik, you jangan masuk belah raya. You buat you saja, bagi tahu kata kami tidak perlu sokongan daripada orang lain. Kami nak sokongan ahli kami saja. Boleh buat itu. Tetapi kita ingin dapatkan sokongan rakyat, artinya mereka sudah ada kepentingan kepada kita. Itu soalan yang penting. Jadi kena ada satu sikap yang terbuka. Jadi tidak timbul soal nak tebuk kapal dan sebagainya. Sebab apa nak tebuk? Kita nak berkukuhkan. Bukan kita nak menenggelamkan, kita nak menjahanamkan sesuatu parti politik, bahtera dan sebagainya. Itu bukan matlamat. Itu nak merosakkan. Kalau satu parti politik itu lemah, artinya bahtera Pakatan Rakyat akan jadi lemah. Itu bukan matlamat kita. Jadi ini perkara yang selalunya perlu dijelaskan. Kecuali terdapat segolongan orang yang tidak suka kepada Pakatan Rakyat, dia tak sukalah pada PASMA. Itu kita tak boleh buat apa. Ada juga pemikiran kata duduk dalam Pakatan Rakyat ni rugi. Kita pun tak nampak macam mana rugi. Selama ni masuk belah raya tak pernah. Bila berada dalam Pakatan Rakyat, Selangor dah dapat 16 kursi. Terlepas lah. 20. Lama ni tak dapat. Lama ni nak dapat 1-2 kursi kita bayar. Tapi bila kita berada dalam Pakatan Rakyat, artinya penyokong-penyokong daripada parti lain, daripada DAP, daripada PKR, masing-masing ada penyokong, sama-sama mengundi calon-calon daripada parti-parti Pakatan Rakyat. Jadi ini perkara yang perlu dipahami. Jadi kadang-kadang keluar statement, kadang-kadang kita pun tidak statement yang kadang-kadang merosakkan Pakatan Rakyat dan sebagainya. Mesyuarat tidak diadakan hingga sampai melebihi 6 bulan dan sebagainya. Jadi kita sebagai penyokong mestilah rasa concern apa yang sedang berlaku. Sedangkan kita sudah memberi mandat kepada mereka. Jadi saya rasa itulah di antara perkara. Dan dalam majlis-majlis ahli-ahli panel memberi pandangan, ahli akademik memberi pandangan, mereka yang hadir memberi pandangan. Inilah sebenarnya konsep baru. Kalau dulu ni ceramah politik ni dia ada ceramah one way ya. Orang dengar. Sekarang ni orang bukan, orang pun ada maklumat. Kita mesti melihat rakyat sekarang ni sudah bermaklumat, terutamanya Syah Al-Amri yang kadang-kadang tidak seperti dahulu. Jadi pandangan daripada orang naklah kita dengari, pandangan daripada penyokong juga kita perlu dengari. Itu di antara tindakan yang perlu kita buat sekarang. Sebab itu kita akan semua negeri, kita akan tengok di semua parlimen. Bukan saja peranan kita untuk memberi pandangan dan kritik, tetapi pandangan kita juga untuk membantu ahli-ahli politik dalam konteks penyokong. Dalam konteks penyokong, mana kata dalam keadaan biasa PASMA macam kes banjir itu sebenarnya PASMA memang peranan penting. Dalam keadaan yang biasa PASMA menjadi jambatan antara rakyat dengan ahli-ahli wakil, ahli-ahli Dewan Negeri dan juga parlimen, mengadakan perjumpaan di tempat masing-masing dan sebagainya. Ini perlu dilakukan selepas ini untuk diadakan hubungan. Kadang-kadang outreach parti itu tidak sampai kepada mereka. Itu tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Jadi apabila ada kritikan yang dibuat, kadang-kadang kita pun tak boleh nak faham apa sebenarnya ini mereka ini. Sehingga mereka melihat wujudkan kita ni buat ancaman. Kita telah nyatakan bahawa PASMA tidak masuk bertanding pilihan. Macam mana dia nak mengancam parti politik? Dia takkan mengancam parti politik. Lah, buat nampak budaya putih lah. Jadi itu dia. Jadi kita berharap dengan langkah-langkah kita buat ni, kita akan membendung kekecewaan kepada ahli-ahli yang selama ini, penyokong-penyokong yang selama ini yang tidak ada tempat untuk mereka menyuarakan pandangan mereka. Jadi dengan cara itu, dengan sebab itu, apabila ada parti politik dalam Pakatan Rakyat kata kami tak dibenarkan untuk hal ini, siapa yang rugi? Parti politik boleh rugi, parti pimpinan dia mari jumpa apa rakyat kata. Jadi dia dapat dengar dan dia dapat jawab bagi penjelasan. Kalau dia ambil sikap tak mau jumpa, jadi akhirnya dia yang rugi. Itu saja. PASMA tidak ada apa-apa, cuma PASMA akan bimbang
berlaku kelemahan kepada Pakatan Rakyat. Utamanya kita tak hadapi PRU ke-14 tak lama lagi yang perlu diselesaikan kemudian yang ada pada kita. Jadi saya rasa setakat itulah dulu sebagai asas untuk penjelasan kalau ada perkara saudara nak tanya isu ke nak cakap apa ke pada petang ini kita buka ini. Bila kita tubuh NGO PASMA, artinya sudah kita daftarkan pihak berkuasa dan perjumpaan ini tidak lagi menjadi satu perjumpaan haram. Kalau tidak ni untuk bersembang nak buat perjumpaan tak boleh, kecuali didaftarkan dimaklum kepada pihak berkuasa. PASMA yang tunjuk. Di antara kalau tidak, apa platform yang kita nak gunakan untuk adakan perjumpaan macam hari ini? Ini salah ni kalau tak. Kalau dianjurkan oleh satu badan yang tidak berdaftar, pihak berkuasa boleh merintah. Jadi sekarang kita anjur, kita berdaftar, ada untuk pimpinan, ada tanggungjawab dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah, boleh kita adakan perjumpaan. Saya harap dengan penjelasan itu akan menjelaskan kepada mana-mana pihak yang mungkin ada kesilapan dalam kefahaman mereka tentang peranan kita, yang tidak akan menjadi ancaman kepada mana-mana parti dalam Pakatan Rakyat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Majlis mengucapkan terima kasih atas penjelasan daripada Presiden PASMA tentang penubuhan di PASMA Malaysia. Dengan ini tanpa buang masa lagi, kita bukalah majlis dialog kita cepat sebab kita ada lebih kurang 40 minit sehingga pukul 7 dan kita dalam waktu tersebut kita nak makan dan minum. Makanan pun telah disediakan dari petang tadi, nanti makanan pun sejuk dan kurang sedap. Jadi kita bukalah pertanyaan-pertanyaan jika ada. Mintaan kepada penonton dan perempuan kalau nak berdialog, ada soalan nak bertanya kepada YB Donald Sani ke, tanya kepada YB Hasnul ke, kepada Rani Liu, juga kepada Presiden kita dan YR Pertama, dan juga kepada Tinggi Nizam pun boleh, promosi PASMA Selangor. Kita juga mengalukan kehadiran kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sampai tadi. Okay, Zul, angkat tangan tadi macam nak cakap. Belum. Tuan Haji Zainal. Tuan Michael, ada nak cakap? Dah. Apa anda dengar macam nak cakap tadi tu? Mobil mulut. Jangan malu. Ada persoalan kita boleh tanya. Pasal apa PASMA ni dia pun kata nak tumbuh. Kata keluar kat kedah. Pasal apa nak tumbuh ni? Saya ada masuk dalam saya punya WhatsApp group ni, kata apa ni plasma ni kata. Ngaut ni. Kita boleh bersoal jawab mengapa penubuhan PASMA ni diperlukan pada saat ini. Cik Mota, Cik Husin ada nak cakap Cik Husin? Angkat tangan tu. Dia main ke depan. Okey, Cik Husin bertanya, apakah perasaan kita apabila kita sebagai ahli PAS ni menjadi dalam masa yang sama kita menjadi ahli NGO PASMA dihalau daripada parti? Apa perasaan? Presiden jawab dululah. Satu yang kalau orang ni bila soalan tanya dia kena jawab. Bila jawab, adalah benda yang kadang-kadang akan menyentuh mana-mana pihak. Saya nak sebutkan tentang kita keluar. Pertama saya dah buat kenyataan akhbar. Wartawan tanya saya hampir 10 orang wartawan telefon. Tengah hari sampai ke petang, sampai ke bernama pun telefon saya. Saya nak katakan ini. Pertama, saya tak ambil serius. Tak ambil serius perkara tu. Kalau ambil serius dia akan jadi tambah panas. Saya dah duduk di sebelah Presiden kan, beberapa hari sebelum. Presiden tak kata apa. Nak tanya saya ke macam mana PASMA, cuba nak minta penjelasan. Saya cakap biasa dah. Jadi
saya ingat kalau dilihat sebagai serius, patut dia tanya saya jumpa saya dah. Itu satu daripada satu sudut. Yang kedua, keluar masuk satu ahli dalam satu pertubuhan dia berdasarkan perlembagaan. Sedang nak memohon ke peranan ke, sebenarnya perlembagaan ni kita ada penasihat undang di belakang tu. Penasihat undang kita. Dia nak masuk ahli, nak keluar ahli, hak cerita halau ni tak sebut dalam perlembagaan. Tidak ada siapa-siapa di dalam, sama ada dia pemimpin ke, siapa ke yang menjadi pemimpin parti politik dalam perlembagaan yang saya baca, tidak boleh menghalau sesiapa pun. Tidak ada peruntukan dalam perlembagaan itu, penasihat undang ada di belakang. Dia tak nak keluar. Jadi kalau sebab itu saya tidak melihat ini sebagai satu apa ni. Sebab itu kadang-kadang saya berseluruh. Saya berseluruh dalam menjawab banyak soalan di tempat. PAS ni sebenarnya satu organisasi yang ada perlembagaan, ditubuh, pimpinan dia ada tempoh, ada pemilihan dan sebagainya, cara nak mohon, nak ahli, bagaimana nak batal dan sebagainya, dia semua ada dalam tu. PAS ni bukan pondok tradisional. Institusi pondok tradisional. Saudara tahu pondok tradisional sebab saya tu pondok tradisional. Siapa yang daripada Kelantan Kedah tahulah. Pondok tradisional ni yang menguasai dia tu guru dalam pondok tu. Tok guru tu dia kuasa dia 100%. You tak setuju dengan tok guru, suruh belayar halau dia keluar daripada pondok tu. You tanya banyak sangat tok guru kata, you keluar, you tak mau belajar dengan saya, you keluar. Ini pondok saya banyak. PAS tu bukan institusi tradisional, pondok tradisional, dia ada peraturan dia. Ini di antara yang membezakan institusi PAS dan juga sama juga PDP. Dia tidak membezakan keahlian dia. Dia tidak ada kelas-kelas dalam keahlian dia. Dia latar belakang profesional ke, dia latar belakang ulama ke, dia datang kampung ke, tak ada pelajaran ke, daripada sisi undang-undang semua sama. Dia tak ada lebih, tak lebih. Yang melebihkan ni semua di luar daripada perlembagaan. Ini dilabelkan orang ni disebut orang ni, dalam perlembagaan tak ada. Sama lah, dilihat sama pada seluruh perlembagaan. Itu jawapan saya. Jadi kalau berkenaan bagi saya tak, saya tak berat sangat sebab tidak ada memperlukan dalam perlembagaan untuk membuat demikian. Tidak berat sangat saya. Hanya pusat kepada ahli PAS sahaja. Sebelum itu saya memerlukan kehadiran Ketua Cawangan PAS Session 18 Barat, Tuan Haji Azlanjan. Jadi belakang sekali ya. Okey, ada soalan lagi? Kita kumpul satu kedua ke soalan? Keluar rakam lagi dah. Kalau tak ada, kita serahkan kepada Datuk. Dalam perlembagaan kita dia terbuka. Tidak menyebut tentang latar belakang agama dan juga tentang kakao. Dan dia sebenarnya ditujukan keutamaan dia kepada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Sebab itu dalam isu pimpinan parti ini sebenarnya kita taklah kata halang, tapi tak membuat galakkan. Mereka sibuk dalam urusan parti. Mereka yang paling tinggi pun saya dan ketua division ketua kawasan, yang lain semua pimpinan yang sudah tidak lagi dalam parti. Dan pimpinan itu sebenarnya bercampur semua kaum ada dalam parlimen. Cuma satu saja, dia mesti menyokong Pakatan Rakyat. Kalau dia tak menyokong, dia tak boleh keluar, dia kena keluar. Itu syarat. Ada Wabi Dola nak sambung soalan tadi? Ada nak sambung? Saudara nilai nak sambung? Umat dan saudara nilai. Jadi cuma satu reminder lah, kita semua difahamkan pada 10 hari bulan Februari, iaitu hari Selasa pagi lah, masa pagi, saudara
keputusan yang baik-baik akan dijatuhkan oleh kita haraplah mudah-mudahan tak ada hukuman lah. Itu satu keputusan lah. Mahkamah akan diberi di Federal Courts. Jadi sama ada saudara Anwar dihukum, dipenjarakan atau dibebaskan, kita tak tahu lagi. Tapi kita mintalah semua beramai-ramai pergi ke Putrajaya untuk beri sokongan. Kita tunjuk solidariti bersama dengan saudara Anwar Ibrahim. Itu saja ucapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pengerusi. Seperti mana yang Presiden PASMA maklumkan kepada kita, dia terbuka kepada semua, terkecuali mereka yang berapa proaktif dalam polisi tidak tertinggi. Saudara, inilah peluang terbaik untuk kita pergi ke Putrajaya. Kalau kita tidak memastikan PASMA ini meletakkan muktabatnya dalam dasar kerangka masa depan yang telah dibahaskan atau dibicarakan oleh Presiden PASMA, saya tak nampak kekuatan sayap itu ianya akan menerlah dalam PRU14. Jangan kena ingat, kita hanya perlukan 2% saja untuk pergi ke Putrajaya. Dan saudara kena ingat bahawa anak muda perlukan dahan berpaut untuk mereka masa depan mereka. Dan ini adalah waktu yang terbaik untuk saya katakan bahawa dokonglah PASMA ini kerana ia melengkapkan sokongan kepada Pakatan Rakyat. Jelas. Ruang ini tidak datang selalu, saudara. Dan ruang ini datang tak kala kita mengharapkan pertolongan. Dan pertolongan inilah yang kita harapkan PASMA akan menjadi tonggak utama negeri Selangor, lebih baik daripada Terengganu dan Tengku Usir punya kawasan. Kita kena ada Kelantan punya kawasan, kita lebih baik ataupun kita lebih cemerlang kerana kita telah buktikan keberhasilan dalam pilihan raya. Saya yakin peluang ini jangan kita longgarkan, jangan kita ketepikan anak muda. Kerana pastikan bahawa ruang ini yang kamu ada untuk memastikan ruang ini dipenuhi dengan kejayaan dan pinggirkan masalah pemimpin tertentu yang pendek akal mereka, yang dilampuh dasar kerangka mereka yang akan dibaluti oleh PASMA itu sendiri. Saya ambil peluang ini mengucapkan syabas kepada Cikgu Idham kerana sanggup menggalas jawatan pengerusi PASMA negeri dan jawatan kuasanya sendiri, Hamka dan saudara pengerusi majlis yang saya tahu itu ada yang berpecah-pecah tu. Tetapi isunya ialah PASMA harus bertapak di negeri Selangor lebih baik daripada di negeri Terengganu dan Kelantan. Terima kasih. Okey, last. Kalau ada last satu lagi soalan. Okey, pertanyaan daripada Tuan Haji, apakah tekanan yang akan dihadapi kepada Presiden khususnya ataupun ahli-ahli PASMA daripada pihak disiplin atau lembaga disiplin parti? Tekanan ni tak ada apa-apa tekanan. Tak ada siapa panggil untuk, tak ada apa-apa tekanan. Jadi yang tu tekan tu golongan ni lah, golongan apa itu pula. Cerai. Golongan yang macam tu saja yang dirasa tekanan yang dengan segala pihak ada jadi takut. Pimpinan tak ada apa hubungan kita baik dengan semua pihak. Dan kita pun bukan tindakan bukan kita jangan, tak ada namanya majlis, kita hadiri semua dalam urusan parti. Jadi saya nak maklumkan tidak ada mana-mana pihak pun yang cuma apabila PASMA dapat program ni Terengganu dan sebagainya, adalah golongan-golongan bawah ni yang seperti buku dan sebagainya. Tetapi yang lebih rasmi tak ada. Jadi saya anggap tak ada tekanan apa-apa kepada
semua. Kita sebagai badan yang mendaftar dan kami mempunyai agenda sokongan yang besar, yang kita ketulah dengan untuk dihormati lah. Ketan yang ada pada kita dengan terima kasih dengan sokongan yang diberi oleh pimpinan DAP kita dah jumpa dengan Pusat Agong di hari tu kan kita dah tengok sokongan diberi. Bukan saja setakat sokongan moral diberi dengan kewangan untuk kita membantu masa banjir. Bukan 1.5 juta, 60,000 ya. Tak dulu. Bukan 1.5 juta, 60,000 untuk kita belanja banjir di Kelantan. Bukan belanja untuk organisasi. Dan insyaAllah kita akan jumpa Menteri Besar Selangor, kita akan jumpa pimpinan kerajaan dan sebagainya yang tak rasmi dan jumpa di secara rasmi. InsyaAllah kita akan jumpa. Jadi intinya tidak ada apa-apa tekanan bagi saya. Sebab kalau ada pimpinan takut, bayar saja. Itu saja. Okey, rasanya itu saja penjelasan daripada Presiden. Saya nak tambah sikit. Dia orangnya berani kat dalam Facebook je. Dalam Facebook, dalam WhatsApp bukan main lagi kan. Itu dia. Okey, rasanya nak lagi tak? Rasanya dah sampai 6.30 dah. Kita pun, YT pun dah tinggi mata kat saya tu. Kita pun ada makanan pun dah siap terhidang. Dengan ini kita tutup program kita Majlis IT dan juga Dialog PASMA Selangor dan juga Pusat PASMA Malaysia pada petang ini dengan sasaran dan surat terima kasih. Dengan ini saya bersekian majlis mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir jauh dan dekat di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di cawangan-cawangan berdekatan, dan juga kepada pihak restoran saudara Rafizal kerana sudi memberi ruang kepada kita dan menyediakan makanan pada petang ini. Dan juga saya mohon maaf bagi pihak majlis, mohon maaf dengan kekurangan yang ada. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan perbaiki lagi, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.